Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Stadium RTM bersama saya Muhammad Shah Musa. Perkembangan Sukan Asia 2022, satu lagi pingat berjaya diraih kontijen negara semalam menerusi e-sukan. Skuad Dota 2 menyumbang pingat gangsa ke-14 negara selepas menewaskan Kyrgyzstan di pusat e-sukan Hangzhou, China. Skuad negara yang dibarisi Chan Kok Hong, Cheng Jinxiang, Eng Wei Pung, Tae Jun Wen, Tu Sun Chuan dan Yap Jan Wei tidak berdepan masalah menumbangkan lawan dengan kemenangan 2-0. Namun pingat gangsa berkenaan masih tidak dapat memberikan kepuasan buat para pemain dan jurulatih yang terdiri daripada pemain profesional. Bagaimanapun, jurulatih Chai Yifeng tetap memuji prestasi keseluruhan pasukan meskipun tidak mencapai sasaran awal ditetapkan iaitu meraih pingat emas. Definitely, bronze is not our target. Our target was the goal, and we put our expectation high, and bronze is the at least is what we can get for now lah. You know, like we win some, lose some, right? So actually, e-sport di Malaysia tengah berkembang, dan saya berharap pihak KBS dengan siapa-siapa pun kita akan bekerjasama untuk melangkah ke next level lah, especially support dari Datuk CDM. Ia merupakan pingat ke-21 keseluruhan kontingen Malaysia setakat hari ke-9 semalam. Dota 2 merupakan acara terakhir skuad e-sukan kebangsaan yang sebelum ini turut menyertai 3 lagi permainan iaitu Street Fighter, Arena of Valor, AOV dan League of Legends. Sebelum ini, pasukan Arena of Valor negara meraih pingat perak selepas tewas kepada tuan rumah pada Selasa lepas. Sementara itu, skuad hoki lelaki negara terpaksa melupakan impian untuk merangkul pingat emas sulung di Tamasya kali ini. Ini selepas mereka mencatat keputusan seri 4-4 menentang tuan rumah China pada aksi terakhir kumpulan B. Keputusan itu sudah cukup untuk China muncul juara kumpulan dengan rekod tanpa kalah selepas meraih 13 mata. Malaysia pula berada di kedudukan ke-3 dengan 10 mata, ketinggalan 2 mata di belakang Korea Selatan. Pada perlawanan penuh dramatik itu, pemain China Gao Jingsheng berjaya merobek gawang negara pada minit ke-13 sebelum Azrai Abu Kamal menyamakan kedudukan pada minit ke-18. China sekali lagi mendahului menerusi pukulan sudut penalti Cheng Chi-jun seminit kemudian. Sebelum jaringan padang Muhammad Ashwan Hamsani pada minit ke-25 kembali mengikat kedudukan. Bersambung suku ketiga, anak buah Arus Barash mendahului buat kali pertama apabila Amirul Azhar melengkapkan pukulan sudut penalti pada minit ke-35. Namun China berjaya menyamakan kedudukan selang 2 minit menerusi pukulan penalti. Kedua pasukan menamatkan suku ketiga dengan keputusan 4-4 apabila gol padang Zhu Weijiang minit ke-43 memadam gol keempat negara yang jaringkan Faiz Helmi Jali 8 minit sebelum itu. Tiada gol disaksikan pada suku keempat dan keputusan seri sudah cukup buat China. Malaysia akan beraksi di perlawanan klasifikasi 5-6 menentang Pakistan pada Jumaat ini. Dalam pada itu, kegagalan itu nyata sukar diterima jurulatih skuad hoki kebangsaan Arul Savaraj. Ia sekaligus menutup peluang Malaysia untuk cuba meraih slot automatik ke Sukan Olimpik Paris 2024. Not really, because we work a lot on defending 1v1. That's our focus, a lot of defend 1v1. Then I think we are stronger in playing hockey, but they were stronger physically. Tapi kebanyakan long ball ni kita tak manage situasi 1v1 kita, itu yang kecewa. Dalam itu, Ketua Pasukan Muhammad Marhan Muhammad Jalil enggan rakan pasukannya berputus asa. Sebaliknya, mahu mereka bangkit apabila turut menentang Pakistan pada perlawanan klasifikasi 5-6 Jumaat ini. So ini laluan yang kita pilih, kita kena teruskan sehingga habis. So saya sebagai kapten, saya akan kena pastikan yang budak-budak masih lagi teruskan perasaan yang positif untuk bermain next game.
Dalam acara olahraga, kuartet 4x100 meter lelaki negara berpeluang menambah kilauan pingat selepas melayakkan diri ke pusingan akhir yang bakal berlangsung malam nanti. Gandingan Khairul Hafiz Jantan, Muhammad Arsyad Masad, Jonathan Nyepa dan Muhammad Azim Fahmi yang turun pada saringan pertama pagi semalam mencatat masa 39.40 saat. Larian bertenaga ditampilkan berjaya meletakkan mereka di kedudukan ketiga di belakang kuartet tuan rumah dan Korea Selatan. Sementara itu, atlet lempar cakra lelaki negara Muhammad Irfan Syamsuddin menamatkan saingan akhir di kedudukan ke-6. Irfan melakukan balingan terbaiknya sejauh 58.94 meter yang menyaksikan acara itu dikuasai dua atlet Iran yang meraih emas dan perak manakala gangsa milik atlet China. Beralih ke sukan badminton, selepas tersingkir awal pada acara berpasukan, pemain negara kini dalam misi menebus kekecewaan apabila memulakan saingan individu. Pemain badminton perseorangan lelaki negara Li Zijia juga memulakan cabaran dengan langkah kanan selepas mengatasi wakil Hong Kong Angus Ng-Ka-Long. Namun Zijia yang berada di ranking ke-16 dunia bermula agak goyah apabila tumpah set pertama 15-21. Enggan terus berputih mata, Zijia bangkit dengan aksi lebih bertenaga pada dua set berikutnya untuk menang 21-15, 21-16. Bekas juara All England itu akan berdepan wakil Timor Leste Mourinho Gusmão de Jesus pada pusingan kedua. Turut layak pasangan bergu lelaki utama negara Aaron Chia So Woo-Yik. Mereka turut dipaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan Taiwan Lee Qingyao yang pohan dalam 3 set 21-23, 21-12, 23-21. Kejayaan mereka diikuti bergu campuran negara Chen Tangji, Toh Iwe yang menyingkirkan gandingan Singapura Andy Kwek, Crystal Wong 21-17, 21-13 di Gymnasium Bin Jiang. Dalam pada itu, Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Noza Zakaria optimis kontingen negara mampu memungut lebih daripada 27 pingat yang disasarkan. Menurutnya, ini berdasarkan momentum dan prestasi semasa kontingen negara yang telah merangkul keseluruhan 21 pingat dengan 3 emas, 4 perak dan 14 gangsa pada tamasya 4 tahun sekali itu. Beliau berharap atlet yang bakal turun bertanding memberikan yang terbaik untuk terus menghadiahkan pingat buat Malaysia. 3 pingat emas yang diraih kontingen negara setakat ini hadir menerusi acara pelayaran, equestrian dan squash. Dalam masa yang sama, beliau berharap lebih ramai atlet kebangsaan dapat dihantar untuk berpangkalan di luar negara pada masa depan dalam usaha memastikan mereka setaraf atlet berkelas dunia. Beliau berkata ia berdasarkan kejayaan dua atlet olahraga yang berpangkalan di Amerika Syarikat, Muhammad Azim Fahmi dan Sherin Samson Balaboy yang berjaya meraih pingat pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia. Berikut kedudukan pingat Sukan Asia Hangzhou 2022 setakat ini. Menjelang kejohanan Pesta Bola Merdeka 2023, penjaga gol Terengganu Muhammad Suhami Husin antara muka baharu yang dipanggil membarisi senarai 25 pemain ke kem latihan pusat. Ketua Jurulatih Kim Pan Gon tidak melakukan perubahan besar dengan mengekalkan 21 daripada 25 pemain yang dipanggil pada kem latihan sebelum ini. Pemain skuad bawah 23 tahun negara Muhammad Azam Azmi Murad, Muhammad Bukhairi Ajmal Mahadi dan Noah Hamzah lain turut dipanggil memperkuatkan pasukan. Sesi latihan selama seminggu akan bermula pada 6 Oktober ini. Kejohanan penuh nostalgia itu bakal diadakan di Stadium Nasional Bukit Jalil dari 13 hingga 17 Oktober. Sekian Stadium RTM, saya Muhammad Shah Musa, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.